Hi everyone, selamat menonton SAS Film. Assalamualaikum, selamat sejahtera. And actually hari ni kita nak bawakan satu topik hangat yang sebenarnya ramai orang tak berani nak cerita, ramai orang tak berani nak cakap. Especially shout out kepada yang sudah berumah tangga atau planning untuk berumah tangga, even yang sekarang ni in a relationship. Okay, ini memang video yang sesuai untuk korang sebab hari ni kita akan membincangkan tentang topik poligami. So hari ni kita punya guest untuk topik ini, saya kenalkan Angah and Haide yang bawa topik ni. So actually mengenangkan Angah dah kahwin, okay, and Haide sebenarnya akan kahwin tak lama lagi. Ini adalah satu orang kata perbincangan yang interesting. So guys, let's check this out. Right. So first of all, terima kasih sebab datang ini, Haide. Terima kasih Angah sebab datang ini. Actually berkenaan dengan poligami ni, memang satu isu yang paling orang kata berat lah untuk diterima di kalangan rakyat Malaysia, especially golongan wanita. Of course tak berat untuk golongan lelaki lah kan, betul? So tak berat, berat jugalah. Berat juga bagi lelaki. Okay, mungkin ada lelaki luar sana yang setuju dengan pandangan Angah, which is mungkin berat juga. Maybe kita boleh start simple lah kan. Apa kata kita tanya kepada Haide dulu. Sebenarnya poligami ni apa actually? Poligami ni dalam Islam dia lelaki kahwin 2, 3 atau 4. Okay, 2 atau 3 atau 4. Alright. Isteri 4 lah. Oh, dia boleh dapat 4 isteri lah. Dia maksimum 4 saja. Maksimum 4 saja. Minimum 2. Tu poligami. Minimum 2, maksimum 4. Kalau satu je tak panggil poligami. Okay, setahu saya kalau satu, yang saya tahu satu monogami. Rasa monogami? Betul? Betul? Monogami. Monogami. Betul Ustaz Oh, bukan Ustaz bukan Ustaz. Okay. So actually macam Angah pula kan. Cik Angah, actually you kalau nak kata pasal poligami ni, macam dikata oleh Haide tadi, poligami ni berkenaan dengan kahwin 2, 3 atau 4 kan. Actually lah kan, poligami ni diamalkan oleh siapa selalunya? Ideologi poligami ni daripada mana? Okay, terima kasih Aman. Jadi biasanya idea poligami ni dia akan muncul terutamanya kepada lelaki-lelaki gatal. Cik. Dah gila kan. Okay, tapi sebenarnya itu buat masa sekarang ni lah. Sebenarnya untuk zaman dahulu kala, poligami ni memang diamalkan untuk menyelamatkan kaum wanita, especially yang masa zaman perang-perang Rasulullah dulu lah. Okay, tapi zaman sekarang orang lelaki ni dia leceh. Yelah, dia tak cukup seorang perempuan. So Lelaki memang tamak. Okay, so maybe kita dah mula rasa ada dia punya heavy dia kat sini kan. Okay, maybe nak cuba orang kata masuk dengan lebih mendalam. Jadi saya nak tanya soalan yang mungkin banyak orang di luar sana yang nak tahu apa sebenarnya yang ada dalam hati seorang lelaki bila fikir tentang poligami, dan apa tanggapan seorang perempuan bila kita cakap tentang poligami. So maybe kita boleh mula dengan Haide dulu. Sebenarnya apa yang ada dalam hati seorang lelaki bila kita cerita pasal poligami sebenarnya saya rasa better tanya Haide dulu. Sokong ke tak poligami? Mungkin itu soalan yang bukan daripada saya sendiri. Itu dia tanya oleh Angah ya. First of all, maybe yes, Haide sokong tak poligami, dan ya apa sebenarnya ada dalam hati seorang lelaki bila kita cerita tentang poligami? Silakan. Kalau saya kan, kalau seorang dah cukup, buat apa nak 4, betul? Wah, setia. Hashtag single lagi. Komen kalau berminat. Okay. And yes, apa yang sebenarnya berlaku dalam kepala kita ni, yang bagi lelaki lah kan, apa yang berlaku, apa yang kita fikirkan? Lelaki ni kan, dia macam mana, dia kalau satu, lepas dia tengok kawannya ada 2, dia tak puas hati, mesti nak lagi. Macam tu lah. Macam competition lah. Dia competition. Jadi bila dia ada 4 kan, yang kawan yang satu rasa macam jealous lah. Kenapa dia jealous? Dia rasa macam hebat ke sebab dia ada 2 perempuan? Macam tu ke? Sebab bukan dia rasa hebat. Sebab yang 4 ni kan, maknanya dia boleh berlaku adil.
Dia boleh bersifat adil pada semua isterinya. Yang seorang pun mungkin je tak boleh berlaku adil. Jadi dia pun ambil seorang saja. Adakah konsep yang berlaku adil tu sebenarnya konsep poligami tu cuma kena adil je? Dia tak juga. Macam mana dari segi kemampuan dia? Dia kena berkemampuan lah. Maknanya kalau setakat kemampuan tu gaji, dari segi macam mana pula? gaji punya diri rohani semua, Basically agama. zahir dan batin lah Zahir dan saya batin. kata. Ya, itu Zahir saya dan cakap. batin. Okey. Tak, saya tak. just untuk pengetahuan kalian-kalian di luar sana yang menonton video kita orang, saya tidak memihak kepada poligami atau monogami. Saya mana-mana gami pun tak kisah sebenarnya. Dia bergantung dari situasi dan keadaan. Rasanya panas bahagian kiri saya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Actually bagi Angah pula kan, pada pandangan Angah ni, actually apa yang dilalui oleh seorang perempuan ataupun apa yang difikirkan oleh seorang perempuan, tanggapan seorang perempuan bila kita bercakap tentang poligami? Okay, sebenarnya perempuan ni dia ada banyak jenis lah kan. Right? Dia sebenarnya bergantung pada individu tu sendiri, macam mana dia nak accept poligami tu. Bila dia dapat tahu husband dia nak kahwin lagi ke, akan bermadu dan sebagainya kan. So benda ni dia akan menimbulkan satu konflik dalam diri perempuan tu. Tapi dia bergantung juga dengan situation. Contohnya, kalau perempuan tu memang tak mampu dari segi nak beri zuriat, jadi mungkin dia boleh untuk terima husband dia untuk berpoligami. Tapi kalau dari segi lain, yang mana banyak juga kes dekat Malaysia ni, lelaki dia seorang isteri pun dia tak mampu nak tanggung betul-betul keperluan isteri, nafkah, masih terampai-ampai lagi nak bagi nafkah bulanan pun masih tak cukup-cukup kan. Tapi menggatal pula dengan perempuan lain kan. So benda tu yang menyebabkan ketakpuasan hati kebanyakan perempuan dekat Malaysia ni. I don't tak tahulah kebanyakan perempuan kat Malaysia ataupun kat luar negara sekalipun, bila benda ni berlaku ketakdilan terhadap diri perempuan tu, menyebabkan perempuan tu dia retaliate lah, dia tak suka lah poligami ni. Padahal ni asal poligami tu memang bagus, memang murni lah kan, nak selamatkan wanita lain. Tapi bila jadinya lelaki yang salah gunakan poligami ni, dia jadi apa, tunggang agama, dia gunakan ayat-ayat macam tu, apa ni, quote hadis-hadis Nabi semua tu kan. Padahal untuk kepuasan nafsu sendiri. So benda tu tak adil untuk perempuan, and perempuan bangkit untuk benda ni lah, most of perempuan. So actually maybe Heidi sendiri ada tak apa-apa komen daripada apa yang baru saja di share oleh Angah tentang Macam yang Angah cakap betul, bagi saya setuju. Sebab kebanyakan lelaki kan, 90% lelaki adalah penipu. Memang satu benda yang sangat tajam, sakit sangat tajam. kepada viewer-viewer kita. Korang bukan yang 90%, korang yang 10% yang baik tu. Yang baik tu yang baik. Ini semua 10%. Alhamdulillah, amin. InsyaAllah. Yang buat pun ya. Yang buat pun ya. Okey. Ya. Jangan panas. Okay. So actually ini pun satu perkara yang dia menimbulkan tanda tanya sebenarnya. Konflik, bukan konflik saja tapi tanda tanya, especially kita tinggal di negara yang berbilang agama, berbilang bangsa, kaum kan, adat, istiadat sebagainya. So actually kan, kebanyakan persepsi perempuan di dalam negara kita yang bukan beragama Islam ataupun yang di luar negara sekalipun, alright, ialah Islam mengajar kita, agama Islam, which kita tahu sebagai umat Islam, kita tahu ajaran-ajaran Islam, ajaran Allah ini adalah ajaran yang sebaik-baik ajaran. Yes, memang patut kita contohi sebagainya. Tapi disebabkan pemahaman yang tidak tepat, mungkin disebabkan oleh individu-individu yang menyalahgunakan, seperti yang dikata oleh Angah tadi, menyalahgunakan orang kata hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Mereka gunakan peluang ni dan membuat perilaku yang salah berkenaan dengan poligami. Alright, so first of all, untuk bagi clear kepada penonton-penonton kita, alright, first of all, just secara mudah dan simple lah, betapa benarkah ataupun betapa accurate kah
yang poligami ni dibenarkan dalam Islam? Maybe ada rujukan-rujukan utama yang memang boleh mengesahkan kepada semua wanita di luar sana yang yes, poligami memang dibenarkan dalam Islam. And then pada masa sama, bantu saya dan viewer kita untuk faham apa sebenarnya cuba nak dibenarkan. Silakan. Maybe kita minta Angah untuk share. Okay. Kalau nak quote macam hadis Nabi ke secara spesifik, saya taklah terlalu expert. Dalam Quran ada tak berkenaan dengan Ada. poligami? Okay. Ada. Memang ada dalam surah, saya tak ingat surah apa, tapi mungkin kita boleh rujuk surah An-Nisa juga. Dalam tu berkaitan dengan perempuan. And ada juga dekat dalam tu dia sebut dia bukan boleh berkahwin, tapi dia kata 2, 3 atau 4 lah, seperti mana yang Haida cakap berkenaan dengan perempuan. Mungkin kita boleh buka balik, rujuk kat Al-Quran tu balik and kita boleh check. Tapi memang ada stick dalam tu. Okay, so memang kukuh lah dibenarkan. So memandangkan tu dibenarkan dan banyak orang-orang di luar sana yang especially yang bukan beragama Islam, yang tidak faham tentang agama Islam, mereka beranggapan okay, ini adalah perkara yang satu ajaran agama yang pelik bin ajaib, sebab kita sepatutnya orang kata jujur dan setia pada satu pasangan saja. Ini dia membenarkan seorang lelaki mempunyai banyak pasangan. Okay, so maybe ini memang satu topik yang sangat conflicting, sangat hangat actually. So maybe Haida boleh share sikit sebenarnya apa cara dan ajaran sebenar untuk orang-orang yang nak berpoligami, atau adakah setiap lelaki dibenarkan begitu saja untuk berpoligami? Okay, saya boleh beli seorang sebiji rumah. Okay, saya boleh kahwin 4 orang, saya boleh beli 4 biji rumah. So macam mana? Mungkin boleh explain dengan lebih detail lagi supaya tak kira lelaki atau perempuan, semua penonton-penonton di luar sana faham dengan lebih jelas tentang poligami ini sebelum mereka even fikir pun nak berpoligami. Yes. Okay, macam poligami, laki, dia kenalah mampu dalam pendapatan dia, harta. Yang paling penting bersikap adil pada isteri-isteri kalau dia berpoligami. So bagi yang tak mampu, kalau setakat gaji pun cukup-cukup makan, jadi tak sesuai lah untuk berpoligami ni. And ini juga satu benda yang interesting sebab kita tengok pada zaman sekarang, ikut pada media-media sosial dan sebagainya, kita tengok banyak orang-orang yang maybe beragama, mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Bukan semua, tapi ada segelintir yang berkahwin, dan ini menimbulkan tanda tanya bukan sahaja pada saya, tapi ramai orang di luar sana yang melihat Islam ni sebagai satu agama yang membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan seberapa ramai gadis muda yang dia nak. Maksimum 4 lah, maksimum 4. Tapi sefaham saya, sekiranya 4 ini diceraikan, dia dibenarkan untuk kahwin 4 yang baru sebenarnya. Okay, tapi saya sebagai seorang Islam, saya hampir yakin pasti benda ni sebenarnya bukan begini. Sebab saya yakin, sebab contoh dan teladan kita ialah Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin pasti kalau Nabi, mungkin Nabi, adakah Nabi berkahwin 4? Berkahwin 4. Adakah semua isteri Nabi adalah gadis-gadis muda, gadis-gadis cantik, gadis-gadis kaya yang dikahwini oleh Nabi? Mungkin ada nak bagi pendapat di situ. Angah? Okay. So kalau tak silap, seorang je isteri Nabi yang anak dara. Yang lainnya semua adalah janda. Dan tujuan Nabi nak kahwin dengan wanita tu pun disebabkan oleh nak selamatkan, some of it is balu daripada orang yang pergi berperang. So itu adalah tujuan utama Nabi nak selamatkan dia and bimbinglah. Sebab perempuan ni pada zaman dulu memang dia punya taraf tu memang sangat rendah. Itulah sampai anak perempuan, sampai lahir anak perempuan pun ditanam hidup-hidup kan. So itu culture zaman dululah sebelum Islam datang. And then bila Nabi Muhammad dapat wahyu, dia turunkan benda-benda macam ni, benda tu dah start berubah. Tapi kesan dia masih ada lagi. Right? And bercakap pasal isteri pertama, isteri yang the only anak dara is Sayyidina Aisyah lah. Yang tu memang Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, yes. Okay.
And actually maybe sebelum kita rumuskan video kita ni, ada lagi satu topik, maybe soalan terakhir, soalan yang interesting. Mungkin boleh daripada Angah and juga daripada Haidee untuk bagi orang kata basically satu dua kata kesimpulan berkenaan pendapat kalian dua berkenaan dengan poligami ni, as well as nasihat untuk orang-orang di luar sana, and actually secara general pandangan tentang agama Islam tu sendiri. Silakan. Maybe Haidee boleh mula. Dari pandangan saya pada terutama pada golongan lelaki, jangan terlalu mengikut nafsu untuk kahwin cepat jika tak mampu. So kesianlah pada para wanita kat luar sana yang mungkin jadi mangsa keadaan lelaki ambil kesempatan untuk kahwin lain, padahal bini pertama pun tak mampu jaga, dah kahwin ni. Macam mana kita kesiankan pada anak-anak ni, apa yang akan efek berlaku sekiranya mak bapak bercerai. So anak-anaknya akan faham lah, tak jaga, dan anak-anak mungkin akan bersifat negatif terhadap ayahnya sendiri, dan membenci ayahnya, kita tak tahu kan. Anak-anak mungkin akan terpesong jalan, kurang didikan, kasih sayang semua, dan cari kasih sayang di luar. So kat situ mungkin dia akan ikut kawan yang lain negatif, kita tak tahu kan. Macam-macam boleh berlaku. So sebelum ikutkan nafsu, fikirlah banyak kali. Bukalah Al-Quran, tengok dulu kita punya mampu ke tak mampu. Itu saja. Okay, terima kasih Haidee. Satu rumusan kesimpulan sangat unik, cantik senang nak faham. Yes, bagaimana pula dengan Angah? Yes, silakan. Okay. So poligami ni bukan platform untuk bukan platform untuk melepaskan nafsu lah. Dia sebenarnya adalah satu tanggungjawab. Jadi kalau tanggungjawab untuk seorang masih tak mampu nak dilengkapkan, don't ever you think to have the second. Sebab satu perempuan tu pun dia punya maintenance sangat tinggi. Jadi fikir dari segi nafkah, dari segi rohani, didikan terhadap isteri tu macam mana, mampu tak nak bahagikan masa macam mana dengan kerja. So benda-benda tu adalah benda yang korang kena beratkan lah, kena fikir panjang sebelum buat decision untuk cari yang lain. So orang tu pun dah cukup. Sebenarnya yang pertama tu yang bagus kan. Okay, so guys, korang pun dah dengar feedback daripada Haidee dan Angah berkenaan dengan topik hangat kita pada hari ni, which is poligami. Cuma just nak kita ingat-ingatkan lah kalau apa-apa yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada diri kami sendiri. Harap-harap video ni boleh dijadikan teladan, maybe boleh digunakan sebagai orang kata alat untuk kita renung-renungkan, fikir-fikirkan sebelum kita melakukan suatu keputusan, ya. So rasanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sebab join kami dekat SAS Project Channel. Kita harap next time korang boleh follow up channel kita yang seterusnya. But before korang pergi and mula buat rujukan tentang poligami, yes, bukan kahwin ya, rujukan saja, ilmu saja ya. Sebelum tu tolong pastikan anda dah buat 4 perkara penting ini. Yang pertama, like dulu. Kena like dulu. Like dulu. Thumbs up. Yang kedua, kita komen. Dah type baru keyboard warrior. Betul tak? Yang ketiga, kita share. Selamatkan orang-orang wanita ni, wanita-wanita di luar sana yang bila mereka kurang dengan poligami, kita bantu. Dan pada masa sama kita pastikan yang lelaki yang betul-betul boleh membantu wanita lain di luar sana, mereka memang golongan lelaki yang betul-betul bertanggungjawab. Dan most importantly, macam mana nak dapat informasi tentang video ni? Kalau korang tak subscribe, silakan button merah dekat bawah, klik subscribe dekat bawah. Ada butang loceng kat tepi tu, sila tekan butang loceng tu, sebab butang loceng tu akan beritahu korang video kita yang seterusnya. So that should be all folks. Terima kasih banyak kerana menonton channel kami, and I'll see you next time. Bye bye.